Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan latihan industri di Roadcare Sdn Bhd Kuala Krai. Objektif latihan industri ini diberi pendedahan secara langsung dalam ilmu yang berkaitan dengan kejuruteraan, teknologi dan juga dalam bidang pengurusan. Diberi peluang untuk berkomunikasi, bekerjasama dan bersama-sama dengan pekerja yang profesional daripada pelbagai bidang. Seterusnya, memperoleh pengalaman bekerja dalam organisasi yang profesional. Yang seterusnya, membina dan memperkasa daya kreativiti kepakaran dalam bidang teknikal. Dan akhir sekali adalah memupuk dan menguatkan lagi hubungan dengan ahli-ahli yang lebih profesional. Seterusnya, latar belakang syarikat. Roadcare Sdn Bhd ini ditubuh pada bulan Ogos 1999. Syarikat ini adalah anak kepada syarikat HCM Engineering Sdn Bhd di bawah unggulan Protasco Berhad. Syarikat Roadcare Kuala Krai ini terletak di Kuching 7, Kuala Krai. Pejabat ini juga terletak di Bandar Baru Guchil yang berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Kuala Krai. Syarikat ini mempunyai kaki tangan sebanyak 40 orang kaki tangan. Syarikat ini menggunakan 2 tingkat untuk 1 lot bangunan di luar Guchil, Kuala Krai. Dan dalam anggaran, syarikat ini mempunyai keluasan tanah sebanyak 58 meter kali dengan 15 meter. Carta organisasi ini diketuai oleh area manager dan disusuli oleh section area dan technical executive. Roadcare di Kuala Krai ini mempunyai 4 supervisor dan setiap 4 supervisor ini mempunyai 1 tim di bawah supervisor yang diketuai oleh junior supervisor dan team leader dan 2 orang general worker. Skop latihan untuk Roadcare ini adalah, yang pertama sekali, R01 adalah menampal lubang ataupun pothole. Kerja menampal lubang pothole melibatkan aktiviti membersih lubang, menyembur tekod, menampal dan memandatkan tampalan pada lubang tersebut. Yang kedua, R02 adalah bahu jalan. Kerja pemadatan dan membentuk balik tanah atau batu kerikil bagi batu jalan apabila terdapat perbezaan ketinggian dengan jalan untuk mengelakkan takungan berlaku pada di atas jalan. R03 adalah pemotongan rumput, melibatkan kerja-kerja motor mengumpul dan membuang rumput ataupun semak samun di tepi jalan. R04 adalah perabot jalan, kerja-kerja membersih penghadang jalan, penghadang konkrit dan lampu isyarat, papan tanda dan sebagainya lah. R05 mencuci pembentung dan jabatan, mengalih bahan asing seperti kayu yang tidak dikehendaki jauh dari kawasan dan struktur jabatan. Dan akhir sekali adalah R07, pembersihan longkang, kerja-kerja mencuci tanah, pecahan batu, rumput dan lain-lain halangan yang terdapat dalam longkang. Seterusnya, kandungan latihan. Saya telah memantau kerja-kerja menampal lubang ataupun lebih dikenali sebagai patching pothole. Pothole adalah sejenis kerosakan pada permukaan jalan di mana sebahagian bahan turapan telah pecah dan tertanggal lalu membentuk lubang yang besar. Terdapat kaedah tampalan sementara. Yang pertama sekali adalah bersihkan pothole dan semburkan minyak tekod. Yang kedua, turap menggunakan kulmik ke atas lubang. Yang ketiga adalah padatkan kulmik menggunakan mesin compactor. Yang keempat adalah tampalan sementara
secara sementara telah siap dilakukan. Untuk tampalan kekal mempunyai 6 kaedah. Yang pertama sekali adalah tanda kawasan yang mempunyai pothole, tanda dengan spray ataupun marker. Yang kedua adalah potong bahagian kawasan sekeliling lubang dengan menggunakan mesin cutter. Yang ketiga adalah buang dan bersihkan sisa korekan tar. Yang keempat, sembur minyak tape coat pada permukaan sedia ada. Yang kelima, turap menggunakan hot mix dan padatkan dengan menggunakan mesin compactor. Dan akhir sekali adalah tampalan secara kekal telah siap dilakukan. Mill and pave adalah satu teknik rawatan dengan cara membuang lapisan turapan yang rosak mill dan menggantikan dengan lapisan turapan yang baru adalah pave. Saya memantau kerja-kerja mill and pave ini sepanjang ataupun sejauh 1.1 km di daerah Kuala Krai. Projek mill and pave ini berlangsung selama 17 hari dan dilakukan pada waktu malam. Projek mill and pave dilakukan oleh syarikat kontraktor yang bernama Puncak Karisma. Kos untuk projek ini bernilai RM1,278,000 Malaysia. Antara kerja-kerja yang dilakukan adalah untuk projek mill and pave ini adalah pengukuran panjang lebar jalan. Pengukuran lebar dan panjang jalan ini dilakukan sebelum projek dilakukan. Yang kedua adalah kiraan bill of quantity ataupun BQ. Pembuangan lapisan lama menggunakan mesin milling, penyemburan minyak tape coat, penerapan dengan asfalt dan akhir sekali adalah pemeriksaan akhir. Yang seterusnya adalah spot recon. Saya telah mengira bill of quantity BQ pada jalan tersebut dan memantau projek tersebut selama 5 hari. Spot recon ini adalah kaedah untuk mengelakkan bendapan berlaku pada jalan. Spot recon dilakukan dengan membuang balik lapisan turapan yang lama dan tanah-tanah yang di bawah jalan yang mendap bagi mengelakkan ancaman berlaku kepada pengguna jalan raya. Seterusnya disusulan dengan pemedatan ke atas tanah dengan menggunakan mesin compactor. Lapisan yang kedua adalah filter ataupun kain yang diletakkan ke atas tanah untuk berfungsi sebagai menyerap air di dalam tanah. Yang seterusnya, lapisan ketiga adalah lapisan pasir yang telah dipadatkan dengan menggunakan mesin compactor. Kasaran telah diletakkan dan dipadatkan juga menggunakan mesin compactor. Dan akhir sekali adalah penerapan dengan asfalt dilaksanakan. Yang seterusnya adalah program penyelenggaraan rutin bulanan. Program penyelenggaraan rutin bulanan ini mewakili A03 pemotongan rumput, A05 mencuci pembentung dan jabatan, A07 pembersihan longkang untuk setiap bulan bagi setiap tahun. Seterusnya, program ini juga diberikan dalam bentuk salinan keras kepada subkontraktor untuk menyenggara di setiap jalan persekutuan. Subkontraktor boleh meminta bayaran tuntutan atas hasil kerja yang telah dijalankan pada setiap bulan atas berdasarkan prestasi hasil kerja subkontraktor. Bill of Quantity. Tujuan utama Bill of Quantity BQ adalah untuk membolehkan semua kontraktor yang menawar kontrak untuk memberi harga pada maklumat yang sama. Selepas ini, ia digunakan secara meluas untuk kerja pasca tender seperti penjadualan bahan, perancangan pembinaan, analisis kos dan perancangan kos. Bill of Quantity ini kiraan tebal, panjang, lebar dan jenis tar dan kos yang akan digunakan
sebelum memulakan projek seperti overlay, mill and pave dan sebagainya. Kesimpulan, latihan industri di Rockcare banyak memberi pengalaman, pengetahuan dan pendedahan yang berguna kepada saya. Seterusnya, segala pendedahan yang saya peroleh telah menyedarkan diri saya dalam meningkatkan keyakinan diri bagi menghadapi kehidupan yang kian mencabar sekarang. Selain itu, secara tidak langsung juga dapat meningkatkan dedikasi dan bersikap rasional terhadap diri saya sendiri. Dan akhir sekali, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan kaki tangan Rockcare Kuala Krai yang telah memberi peluang kepada saya dan pelajar-pelajar lain untuk mencari pengalaman sendiri dengan mengadakan latihan industri.